Okey. Wan Naim. Wan Naim dah ada ke kat situ? Mana Wan Naim? Selalu cikgu nampak Wan Naim pakai spek. Okey, jadi kalau kamu buka kamera ni, kalau cikgu nampak ni, cikgu tegur lah. Kalau kat luar tu, bila entah kita nak jumpa tak tahulah. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, sebelum kita pergi lagi jauh, sebelum kita nak pergi kepada sesi pembelajaran kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey. Jadi dekat sini ada ke orang bukan Islam kat sini? Okey, kalau semua orang-orang Islam kita baca doa dulu. Okey, tadi kita dah baca doa. Okey, jadi dekat sini apa yang cikgu ni? Cikgu awal-awal kelas kita hari ni cikgu nak tunjuk tau. Okey, sebelum tu suara cikgu jelas ke ataupun ada tersekat-sekat? Jelas. Amboi. Okey, jadi suara cikgu dah jelas dekat sini. Okey, skrin cikgu dah nampak ke semua? Dah. Nampak. Nampak apa sekarang ni? Nampak apa sekarang ni? Nampak petak-petak tak? Nampak petak-petak putih. Nampak petak-petak. Okey. Okey, jadi ingat cikgu nak ingatkan kepada semua orang, kita jumpa sekali je seminggu. Bukannya sekali tu macam banyak pun. Kita jumpa 2 jam je dalam seminggu. Jadi kalau kamu tak faham apa lesson yang cikgu cuba sampaikan, boleh bagi tahu cikgu. Okey, jadi dekat sini cikgu usahalah daripada pihak cikgu. Okey, jadi yang pertama sekali kita nak buat apa ni? Kita sekarang tengah dalam satu bab. Kita dalam satu bab, nama dia bab 10. Bab 10 bercakap tentang kecerunan. Jadi bab 10 bercakap tentang kecerunan pula. Okey, cikgu dah terang dah minggu lepas kecerunan positif tu macam mana, kecerunan negatif tu macam mana. Okey, jadi pertama sekali sebelum cikgu nak teruskan kepada kelas kita, cikgu nak teruskan dah kepada kelas kita. Bahagian yang pertama yang cikgu nak buat adalah penyelesaian homework. Penyelesaian homework. Maksudnya kamu boleh buka balik worksheet untuk homework kamu. Okey, jom kita tengok homework kita. Okey, inilah homework kita. Ini adalah homework kita. Cikgu ada send dalam WhatsApp group. Cikgu ada send. Jadi kalau dah print tu bagus sangat. Okey, nanti kalau siapa dah buat lagi bagus. Sebab apa? Sebab apa bila kamu dah buat, kamu boleh check dengan cara yang cikgu nak tunjuk dekat depan. Cikgu akan terangkan setiap detail dia. Okey. Jadi masing-masing cikgu nak tunjuk ni. Cikgu. Ya, kenapa tu? Okey. Jadi cikgu nak mula. Kenapa tu? Tak dengar. Tak ada apa-apa cikgu, tak ada apa-apa. Okey, jadi kita nak selesaikan dah homework. Siapa yang dah siap tu bagus. Boleh check balik. Kita pergi kepada muka surat pertama. Okey, ni muka surat pertama. Ni muka surat kedua. Dan ni muka surat ketiga. Kita buat sama-sama. Siapa yang dah buat tu memang bagus. Memang bagus. Cikgu adore. Okey. Jadi masing-masing kita pergi kepada muka surat yang pertama, soalan A. Okey, soalan A ni bercakap tentang cara mencari kecerunan. Kita dah belajar dah. Cara mencari kecerunan. Kita ingat balik. Cara mencari kecerunan. Cara kira kecerunan. Cara kita nak kira nilai kecerunan, cikgu tunjuk. Yang pertama adalah kalau cikgu tunjuk ada satu garisan ni. Ni garisan dia. Daripada mana? Daripada A ke B. Sekarang cikgu nak kira kecerunan AB. Okey, tengok. Cara cikgu nak kira kecerunan daripada A pergi kepada B. Yang pertama sekali kamu kena kira yang tegak. Maksudnya yang tegak dekat sini kita panggil dia Y. Okey, jadi Y tu nak kira macam mana? Dan
Okey, cikgu terus. Lepas tu kamu kena kira yang kedua, kira yang baring. Baring ni yang mana? Baring ni adalah yang X. Jadi senang je. Kalau kita nak tahu dia tegak ke baring ke, kita bentukkan segitiga. Okey, jadi dekat sini kita nampak segitiga dekat situ. Yang tegak tu nak ambil yang mana? Yang tegak tu nak ambil yang ini. Cikgu tunjuk pakai warna merah. Tengok tahu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dekat sini untuk yang tegak kita ada 6 kotak. Kita ada 6 kotak. Manakala untuk yang baring, kita kira pula yang baring. Cikgu guna warna biru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dekat sini yang baring dia adalah 9. Formula kecerunan adalah tegak bahagi baring. Formula kecerunan adalah tegak tu Y, bahagi per baring X. Jadi macam mana kita nak kira kita punya kecerunan? Kita masukkan nilai Y kita 6, masukkan 6. Lepas tu kita masukkan pula nilai kita X. Okey, X kita 9. Jadi kita letak dekat situ 6/9. Kita tekanlah kalkulator. Kamu tekan kalkulator macam ni tau. Kamu tekan 6/9. Okey, 6/9. Kita tekan kalkulator. Kita akan dapat 0.67. Dia tulis 0.666666. Tapi kita bundarkan kita akan dapat 0.67. Ni kecerunan dia. Dah selesai ke? Belum. Sebab apa? Kalau kita nak kira kecerunan, dia ada kecerunan positif, dia ada kecerunan negatif. Sekarang kalau cikgu buat orang ni daripada A pergi kepada B, dia menaik. Kalau dia menaik, kita panggil dia kecerunan positif. Kita letaklah positif 0.67. Inilah nilai kecerunan. Ada orang tanya cikgu, apa simbol kecerunan? Simbol kecerunan adalah huruf M. Simbol kecerunan adalah huruf M. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Okey tak? Nampak ke? Okey ke? Cikgu tak dengar suara. Okey tak okey? Okey. Okey. Jadi ini cara nak kira kecerunan A, B. Cikgu susun ni Cikgu susun. Sebab apa? Sebab dekat bawah cikgu nak ajar pula cara kira kecerunan kalau dia ke bawah pula. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Cikgu buat pula kecerunan ke bawah. Okey, jadi dekat sini cikgu letak kecerunan CD. Okey, ingat cikgu letak nama orang ni. Cikgu letak orang dekat situ. Jadi sekarang cikgu nak kira kecerunan. Cikgu nak kira kecerunan dari mana ke mana? Daripada C pergi kepada D. Cikgu nak kira kecerunan CD. Jadi sekarang yang pertama macam tadi, cikgu kena kira yang tegak dia, iaitu cikgu namakan dia Y. Lepas tu cikgu kena kira yang baring dia, iaitu dekat sini cikgu namakan dia X. Okey, untuk yang tegak, yang baring nak dapat macam mana? Bentukkan segitiga pada kita punya kecerunan tu. Okey, jadi dekat sini cikgu akan bentukkan segitiga. Pastikan kamu bentuk segitiga, jangan terlebih dan jangan terkurang. Maksudnya dia kena tepat kepada bucu yang di hadapan. Maksudnya apa? Bucu apa cikgu tak faham. Ni bucu dia, ini bucu dia. Kena tepat. Maksudnya pertembungan dia adalah di sini. Okey, untuk kira yang tegak, tengok tahu. Untuk kira yang tegak, kiralah 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak. Jadi dekat sini cikgu letak 4. Manakala untuk kira yang baring dia, kita nak buat macam mana? Kita kira kotak yang belah bawah pula. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak, 6 kotak, 7 kotak, 8 kotak, 9 kotak. Jadi dekat sini yang baring dia adalah 9. Jadi kita nak kira kecerunan CD. Masukkan dalam formula kecerunan Y per X. Jadi bila Y per X kita ambil Y dia. Y dia 4. Okey, letak 4
bahagi dengan 9. Okey, letak 9. Jadi bila dah sampai sini kita buat apa? Kita tekan kalkulator. 4 bahagi dengan 9. Jadi bila kita nak buat bahagi 4 bahagi 9, kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapannya 0.44. Dah selesai ke belum? Sebab apa? Kecerunan dia kena ada simbol positif ataupun negatif. Kalau dia naik, maksudnya orang ni dia ke atas, maksudnya dia positif. Kalau dia menurun, maksudnya kecerunan dia negatif. Negatif 0.44. Barulah kita dapat dia punya kecerunan. Jadi kalau kecerunan kita panggil dia M. M mewakili dia punya gradient ataupun dalam bahasa Melayu kecerunan. Inilah cara nak kira kecerunan. Cikgu flashback balik. Yang pertama A pergi kepada B, yang kedua C pergi kepada D. Jelas ke semua cara nak kira kecerunan tu? Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey, yang lain cikgu nak dengar suara. Boleh faham ke semua? A ke B, C ke D? Okey. Durani, boleh faham ke Durani? Boleh, boleh. Okey. Okey, jadi sekarang cikgu nak ambil gambar. Ambil gambar sebab ramai yang tak faham cara nak selesaikan homework. Cikgu nak ambil gambar dekat depan ni. Cikgu nak semua orang rekod. Tak boleh ambil gambar salin. Okey. Jadi daripada cara kira kecerunan dekat depan, daripada cara nak mengira kecerunan dekat depan, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan nombor 1 dengan nombor 2. Cikgu nak masing-masing cuba selesaikan nombor 1 dengan nombor 2. Okey, tak nampak lah cikgu. Okey, tak apa. Kalau tak nampak, cikgu akan tunjukkan dekat depan. Cikgu akan tunjukkan dekat depan. Cikgu akan selesaikan satu-satu. Cikgu, saya dah buat. Okey, kalau dah buat, tak mengapa. Boleh cek balik. Cikgu minta maaf sebab cikgu akan terangkan secara detail. Ramai yang tak dapat nak selesaikan. Kalau ada yang dah dapat selesaikan, cikgu doakan semoga matematik kamu A. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Ini soalan nombor 1, ini soalan nombor 2. Cuba selesaikan soalan nombor 1 berdasarkan contoh yang cikgu bagi dekat atas. Lepas tu dah siap hantar dekat cikgu. Boleh tak boleh? Boleh ke? Nak dengar suara sikit, boleh ke? Boleh. Okey. Fakrullah, boleh ke Fakrullah? Boleh, cikgu. Okey, jadi masing-masing boleh buat. Hanif kot yang dah siap hari tu. Cikgu lupa. Siapa yang tanya cikgu hari tu? Okey, cikgu tunggu dekat WhatsApp. Cuba buat. Alisara, boleh ke agak-agak selesaikan nombor 1 dengan nombor 2 tu? Mana Alisara? Okey, cuba buat. Cuba selesaikan. Nanti cikgu bantu. Okey, cikgu dah dapat dah jawapan daripada Afif. Okey, bagus. Okey, cikgu tunggu daripada yang lain. Dah siap hantar kat cikgu? Haziq, dapat tak Haziq? Dapat yo, tengok buat. Kejap. Okey. Okay, cikgu bagi masa. Cikgu bagi masa 2 minit. Cuba untuk selesaikan 1 dengan 2.
Cikgu nak tanya. Syah dapat buat tak nombor 1 dengan nombor 2 ni? Malu ke? Okey, cikgu nak tanya Hanif. Hanif dapat tak selesaikan nombor 1 dengan nombor 2? Dapat cikgu, dapat. Okey, cikgu tunggu Okey, dah ada hantar. Bagus. Cikgu, Okey, bagus. Ya. cikgu kalau nombor 2 tu dia macam mana? Kita lain. Ha? Nombor 2 tu. Nombor 2. Ha. Okey, nombor 2 yang dia nak kira dekat sini adalah kecerunan daripada E ke F. Kira E ke F je. Kalau nombor 1 kita kira kecerunan P ke Q. Itu je. Buat macam dekat atas, kira kotak tegak dengan kotak baring je. Jelas? Jelas. Okey, sebab cikgu tunggu lagi yang lain. Afif dapat buat tak tu Afif? Okey, bagus Aziz. Jadi masing-masing Dapat, kena cikgu. cuba buat. Okey. Dahsyat, hantar kat cikgu. 1 minit lagi. Cikgu tunggu. Okey, ada yang dah dapat. Okey, mantap. Okey, bagus. Okey, pandai. Okey, jadi masa menjawab sudah pun habis. Jadi berdasarkan contoh dekat atas, cikgu dah ada tunjuk. Contoh yang pertama dan contoh yang kedua, kita akan cuba pula buat 2 soalan ni. Kita akan cuba pula buat 2 soalan ni. Okey, sama-sama dengan cikgu untuk kita buat sama-sama. Okey, jadi dekat sini semua orang kena buat. Sebab apa? Bila kita tak buat, kita tak tahu, kita tak faham yang mana. Jadi dekat sini kita nak buat apa ni? Kita nak cari nilai kecerunan. Kita nak cari dia punya nilai kecerunan. Macam mana nak cari nilai kecerunan, cikgu, kalau dia dalam keadaan macam ni? Okey, cikgu tunjuk. Okey, kita pergi dulu kepada soalan nombor 1. Kita pergi dulu kepada soalan nombor 1. Untuk mengira kecerunan, soalan nombor 1, yang pertama, kamu kena ada dia punya maklumat berkenaan dengan yang tegak. Tegak dia macam mana ni, cikgu? Tegak dia kita namakan dia Y. Yang kedua, lepas kamu dah dapat tegak dia, kamu cari dia punya baring. Baring dia macam mana, cikgu? Nama dia X. Jadi jom kita tengok macam mana kita nak tengok dia tegak ataupun macam mana kita nak tengok dia baring. Okey, bentukkan segitiga. Jadi dekat sini tengok cikgu bentukkan segitiga. Okey, inilah segitiga dia. Tengok yang warna biru tu. Dekat situ cikgu bentukkan satu segitiga. Okey, nak kira yang tegak dekat sini kita kena kira berapa kotak. Okey, 1, 2, 3, 4. Jadi yang tegak dekat sini ada 4 kotak. Jadi kita bubuh 4 dekat situ. Manakala yang baring ada berapa kotak? 1, 2, 3. Ada 3 kotak. Barulah kita boleh masukkan dalam formula. Formula kecerunan adalah, ni tahu kalau cikgu tulis, kecerunan formula dia adalah Y per X. Y dia apa? Y dia 4.
Jadi daripada formula kecerunan Y per X, kita ambil Y per X, kita isikan dia. Y kita 4, ambil 4. Per dengan X, X dia 3, kita ambil 3. Tekan kalkulator. Cikgu macam mana nak tekan kalkulator? Cikgu akan tunjuk. Tekan kalkulator 4 bahagi 3. Pastikan nombor atas dulu. 4 bahagi dengan 3, kita dapat 1.33333. Jadi kita bundarkan untuk nilai kecerunan. Kecerunan nama dia M. Jadi kita letak M adalah sama dengan 1.33. Kita ambil 2 je. Jadi itu dah sampai situ. Kalau dah sampai sini, cikgu dah siap ke semua? Cikgu nak soal kamu. Dikira cikgu dah siap ke belum? Dah. Okey, ada yang cakap dah. Okey, Hanif, rasa-rasa cikgu dah siap ke belum? Belum. Belum. Okey, ingat. Bila cikgu cakap kalau kecerunan, dia mesti ada dua benda. Sama ada dia ada positif depan dia ataupun dia ada negatif belakang dia. Jadi depan dia. Okey, jadi dekat sini kalau kita tengok kalau dia naik ke atas, dia positif ke negatif? Dia positif ke negatif kalau dia menaik? Positif. Ya, dia positif. Jadi kamu kena letak positif 1.33. Kena bagi nampak positif tu. Jadi inilah jawapan untuk kecerunan nombor 1. M sama dengan positif 1.33. Kalau tak bubuh, kalau dia positif, still betul lagi. Tapi kalau dia menurun, kita tak bubuh positif tu, dikira salah. Menjawab? Boleh faham? Boleh ke? Okey. Boleh. Okey. Jadi cikgu buat pula untuk nombor 2. Tengok betul-betul cikgu buat nombor 2. Step yang sama sahaja. Cikgu nak semua orang nanti dalam exam buat betul-betul. Jangan silap. Ni dikira bonus tau kalau dibagi masuk soalan ni. Okey, nombor 2 yang tegak. Okey, tegak nama dia X. X dia yang mana? Sabar. Silap, yang tegak nama dia Y. Sorry. Okey, yang tegak nama dia Y. Yang kedua yang baring. Yang baring nama dia X. Jadi untuk cari yang tegak dia, kita kena kira kotak dia yang tegak. 1, 2. Kita ada 2 dekat situ. Jadi kita letak 2 dekat sini. Untuk yang baring, kita kira pula kotak dia. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi kita letak 5 dekat sini. Jadi ingat, formula kecerunan adalah Y per dengan X. Jadi kita masukkan ke dalam formula. Okey, Y per X. Y kita kan 2. Jadi kita masukkan 2 dekat atas. Per dengan X kita berapa? X kita kan 5. Masukkan 5 dekat belah bawah. Jadi dekat sini cikgu nak ajar kamu semua. Kita tekan kalkulator atas dulu baru bawah. 2 bahagi dengan 5. Jadi bila kita tekan kalkulator 2 bahagi 5, kita akan dapat M. M tu apa cikgu? Ingat, M tu adalah simbol bagi kecerunan. Jadi M sama dengan 0.4. Jadi kita tak siap lagi. Bila cikgu bercakap tentang kecerunan, kalau dia naik ke atas, dia positif ke negatif? Positif. Ya, dia positif. Jadi dekat sini kita kena letak positif 0.4. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas ke? Jelas. Okey. Wan Naim. Mana Wan Naim? Jelas ke Wan Naim? Jelas. Okey, ni cara nak kira kecerunan kalau soalan dia datang dalam keadaan kotak-kotak. Ni kotak dia. Okey, habis dekat situ kita pergi pula sudut A lebih daripada sudut B. Okey, ini kita nak jawab. Okey, sudut A lebih daripada sudut B. Okey, dekat sini kecerunan yang kita dapat 1.33. Cikgu bubuh dekat sini. Kecerunan dia adalah 1.33. Ini adalah sudut A.
Okey, kemudian untuk yang lagi satu kita dapat 0.4. Kita bubuh 0.4. Ni adalah untuk sudut B. Macam mana cikgu tahu A dengan B? Ini dia. Ini adalah untuk sudut A, ini adalah untuk sudut B. Okey, habis dekat situ kita nak jawab pula yang bawah. Sudut A lebih. Kita nampak nilai dia lagi besar dekat sini. Maksudnya sudut A lebih cerun daripada sudut B. Maksudnya kecerunan dekat A lagi tinggi daripada B. Itu nombor 3. Okey, lepas tu kecerunan PQ. Apa tu PQ? PQ tu adalah dekat A. Ni PQ. Ini EF. Okey, jadi dia tengah comparekan apa? Okey, jadi kecerunan PQ adalah lebih tinggi daripada kecerunan EF. Okey. Curam. Curam tu adalah dia punya kecerunan. Jadi garis apa yang lagi tinggi? PQ lagi tinggi ataupun lagi curam daripada EF. Ni jawapan dia. Jadi itu penting, daripada sini kita boleh tahu jawapan nombor 3, nombor 4 dengan nombor 5. Kita boleh huraikan dia punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh, Ayo. cikgu. Boleh. Okey, bagus. Okey, habis dah soalan di atas. Kita pergi pula kepada soalan di bawah. Okey. Tadi, tengok kat depan. Cikgu ajar ni, yang tadi kita buat, dia bagi dalam keadaan kotak-kotak. Maksudnya bila dia bagi dalam keadaan kotak-kotak, kita kena buat apa? Kita kena kira kotak dia. Tetapi kalau dia bagi dalam koordinat, koordinat tu macam mana cikgu? Macam ni. Ni adalah dalam koordinat. Nampak ni. Inilah dia dalam keadaan koordinat. Jadi bila dia bagi koordinat, kita tak nampak dah dia punya kotak. Jadi bila kita tak nampak dah dia punya kotak, kita kena cari kecerunan berdasarkan koordinat. Macam mana cikgu? Okey, formula untuk kecerunan kalau dia datang dalam keadaan koordinat. Kecerunan, ingat tau formula ni kamu pakai sampai form 5. Okey, kecerunan ni M. Jadi M sama dengan Y2. Kalau kotak-kotak tadi, dia adalah Y per X. Sekarang kalau dia masuk bahagian koordinat, dia ada M sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Apa X2? Apa Y2 tu? Okey. X1, ni adalah X1, ni Y1 menandakan koordinat yang pertama. Ni cikgu tunjuk koordinat pertama. Manakala X2, Y2 menandakan koordinat yang kedua. Jadi kalau kita nak baca koordinat, kita baca dalam keadaan X, Y. Inilah cara kita baca sesuatu koordinat. Jelas ke? Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey. Okey, kenapa semua diam ni? Kesian cikgu cakap seorang-seorang. Reply lah sikit. Okey. Boleh faham ke? Boleh. Okey, jadi tengok dekat depan. Dekat sini nanti cikgu ajar. Okey, ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, nak kira kecerunan. Yang nak kira kecerunan kalau dibagi pintasan. Ada lagi cara dia. Okey, dia ada bagi secara pintasan dan dia ada bagi cara dalam keadaan koordinat. Nak cari pintasan koordinat untuk pintasan tu macam mana? Masing-masing boleh tengok di hadapan. Tadi koordinat, sekarang secara dalam keadaan pintasan. Okey. Ni cikgu buka
Okey, kejap cikgu susun kemas-kemas. Ni salin tau. Ni salin. Bukan free ni. Bukan free ni tau. Okey, kalau orang lain cikgu charge ni. Okey. Okey, jadi kalau koordinat M sama dengan Y2 tolak Y1. Itu kalau dia datang dalam keadaan koordinat. Sekarang ni dia datang juga dalam keadaan koordinat. Tetapi kita boleh selesaikan dia dalam keadaan pintasan. Kita panggil dia formula pintasan. Formula pintasan, macam mana kita nak dapatkan formula pintasan? Formula pintasan adalah kat mana koordinat pintasan tu? Okey, kita tengok Okey, ni adalah koordinat. Ni adalah cikgu tunjuk tahu satu. Cikgu tak nak conteng yang tu. Ini adalah paksi Y. Ini adalah paksi X. Ni cikgu tunjuk ni. Ini paksi Y. Ini paksi X. Sekarang ada satu line ataupun satu garisan yang potong paksi X dengan paksi Y. Okey. Masa dia potong dekat paksi Y, dekat sini kita panggil dia pintasan Y. Sebab apa? Sebab dia potong pada koordinat Y. Manakala dekat sini dia potong pada paksi X. Dekat sini adalah nilai kita panggil dia pintasan X. Jadi untuk cari kecerunan kalau dia dalam keadaan pintasan macam ni, maksudnya dia potong X dengan Y. Macam mana nak selesaikan? Dia ada satu formula. Formula dia adalah M sama dengan negatif Y per dengan X. Ini formula. Nanti cikgu ajar cara nak buat. Cikgu ajar cara nak buat. Jangan risau. Tapi ini formula cikgu kena bagi tahu dulu. Ini. Kalau cara, dia ada 3 cara. Cikgu terang. Yang pertama, kalau dia tunjuk dia kotak-kotak. Kalau dia kotak, kita kira kotak dia. Okey. Kalau dia bagi dalam koordinat, kita kira koordinat dia. Kalau dia bagi dalam keadaan pintasan, kita kira pintasan dia. Tapi, apa persamaan tiga-tiga ni? Persamaan ketiga-tiga ni adalah Y sentiasa dekat atas, X sentiasa dekat bawah. Ya ke? Okey, kita tengok dekat formula pintasan. Y dekat atas, X dekat belah bawah. Ni formula pintasan. Kalau kita tengok dekat bahagian koordinat pula, masing-masing boleh tengok Okey, kalau kita tengok pada bahagian koordinat pula, Y dekat atas, X dekat bawah. Itu persamaan dia. Kalau kotak-kotak macam mana cikgu? Kalau kotak-kotak dia sama, Y dekat atas, X dekat bawah. Itu persamaan dia. Jadi jangan risau, banyaknya formula. Ya Kai, kenapa Kai? Nak salin. Yang mana nak salin yang mana ni? Yang ni Okey, salin. Semua orang kena salin ni. Salin, ambil gambar. Nanti kan kalau yang dah belajar dekat sekolah mungkin nampak sikit. Kalau yang tak belajar lagi kan pening. Okey, cikgu bagi masa untuk salin. Kalau siapa-siapa ada kamera ataupun phone, ambil gambar. Okey, cikgu tunggu Wan Naim, sempat salin tak tu Wan Naim? Mana Wan Naim ni? Afif sempat salin tak Afif? Ya, screenshot je. Okey, mantap. Okey, dah habis dah masa. Sekarang kita nak aplikasikan pula apa yang kita salin ni. Durani, sempat ambil gambar tak? Sempat. Bagus. Gojo Satoru. Okey. Jadi cikgu teruskan kepada pengiraan dia. Masing-masing boleh buka muka surat nombor 2. Dekat sini cikgu akan ajar kamu. Apa yang dimaksudkan dengan, tengok tahu, cikgu akan tunjuk 2 contoh. Lepas tu cikgu nak kamu cari pula. Okey.
Ini adalah dia bagi dalam bentuk koordinat. Ni dia bagi dalam bentuk koordinat. Masing-masing boleh tengok. Cikgu tunjuk cikgu tunjuk 2 je, lepas tu kamu kena cari. Boleh ke An Alisara? Boleh ke cikgu tunjuk ni? Ada. Boleh ke Alia Maisarah? Boleh ke cikgu tunjuk cara cari kecerunan ni? Boleh. Okey, tengok kat depan. Jadi masing-masing semua kena tengok kat depan. Sekarang ni cikgu nak cari nilai kecerunan. Cikgu nak cari nilai kecerunan. Kecerunan ni kalau nak tulis tu panjang, jadi kita wakilkan huruf M sebagai dia punya kecerunan. Kita tengok kepada soalan nombor 1. Soalan nombor 1 dia kata MAB. Maksudnya soalan nombor 1 dia suruh cari apa? M, kecerunan daripada A pergi kepada B. Okey, jom kita tengok. Ni salin tau. Okey, jadi dekat sini kecerunan A pergi kepada kecerunan B. Yang cikgu pekatkan tu. Nampak tak yang cikgu pekatkan tu? Nampak tak? Nampak. Okey. Okey, jadi dekat sini cikgu pakai pen hitam. Untuk nilai koordinat, sekarang dia bagi dalam bentuk koordinat. Dia bagi dalam bentuk koordinat. Koordinat ni maksudnya kamu tahu apa nilai X dia, kamu tahu nilai Y dia. Jadi, formula kecerunan untuk dia dalam keadaan koordinat adalah M. Y1, Y2, Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Itu adalah formula dia. Okey, jadi masing-masing tengok, masing-masing tengok. Okey, cikgu wakilkan A ni sebagai koordinat pertama. Dan cikgu wakilkan B ni sebagai koordinat kedua. Tengok betul-betul. Okey, bila cikgu wakilkan A sebagai koordinat pertama, maksudnya ni adalah X1, Y1. Jadi ini adalah koordinat A. Dekat sini kita dapat X1 adalah 4, Y1 adalah 6. Kalau cikgu wakilkan B sebagai koordinat kedua, maksudnya kita faham macam mana? X2, Y2. Ini adalah koordinat yang kedua. Okey. Jadi kita masukkan dalam formula kita. Y2. Y2 yang mana? Ini kan Y2. Jadi bila ni Y2, nilai yang kita kena masukkan, kita kena gantikan dalam Y2 adalah 12. Kita masukkan 12. Tolak Y1. Okey, ini kan Y1. Jadi dekat sini nilai yang kita nak kena masukkan adalah 6. Jadi kita masukkan 6. Bahagi dengan per tu bahagi tau. X2, mana X2? X2 kan dia dekat sini. Maksudnya dekat sini cikgu dapat dia 10. Jadi cikgu tulis dia 10. Tolak X1. X1 kan dia dekat sini. Maksudnya X1 dia adalah 4. Jadi dekat sini cikgu gantikan dia dengan 4. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham ke tu sampai situ? Boleh cikgu. Boleh. Okey, kita tekan kalkulator. 12 tolak 6. 12 tolak 6 dapat berapa? Tolong cikgu. 6. 6. Okey, kita dapat 6. 10 tolak 4. 10 tolak 4 dapat berapa? 6. 6. 6 bahagi 6 kita dapat 1. Jadi kecerunan A ke B sama dengan 1. Dia naik ke atas. Bila dia naik ke atas kita panggil dia positif 1. Itu cara dia. Itu adalah cara nak cari dia punya kecerunan. Itu adalah cara nak cari dia punya kecerunan menggunakan koordinat. Ada soalan pelajar tanya cikgu, cikgu saya tak sukalah A tu jadi koordinat nombor 1, saya tak suka. Saya nak A tu jadi nombor 2, B tu nombor 1. Rasa-rasa boleh tak macam tu Haziq? Boleh.
Boleh. Okey. Okey, rasa-rasa boleh tak macam tu Wan Naim? Kalau cikgu nak tukar A ni kan cikgu buat koordinat pertama, cikgu nak tukar A ni jadi koordinat kedua. Boleh tak? Boleh. Okey, boleh. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Kenapa boleh cikgu? Dia punya formula dia tak ada masalah. M sama dengan Y2 tolak Y1. Formula dia tetap sama. X2 tolak X1. Formula dia tetap sama. Okey, misal katakan. Misal kata, kamu nak buat A ni menjadi koordinat yang pertama. Cikgu padam Yang kita nak kena cari A pergi kepada B. Kamu nak buat A ni menjadi koordinat B ni menjadi koordinat pertama. Maksudnya dekat sini X1 Y1. Dan kamu nak buat A ni pula menjadi koordinat kedua. Maksudnya kamu nak buat X2 Y2. Boleh ke? Tadi kan kita buat dia koordinat pertama. Sekarang kita buat dia A jadi koordinat kedua. Boleh ke cikgu? Boleh. Tengok cari cikgu selesaikan. Asalkan kamu masukkan nilai dengan betul. Siapa tak masukkan nilai dengan betul, salah juga jawapan dia. Okey, Y2. Y2 tadi 12 tapi sekarang kita dapat 6. Kita masukkan 6. Tolak Y1. Y1 kita dekat sini 12. Kita masukkan 12. Per dengan X2. X2 dekat sini adalah 4. Maksudnya dekat sini kita dapat 4. Tolak X1. X1 dekat sini kita dapat 10. Jadi kita letak tolak 10. 6 tolak dengan 12. 6 tolak 12 dapat berapa semua? Negatif 6. Negatif 6. 4 tolak 10 dapat berapa semua? Negatif 6. Negatif 6. Okey, sekarang negatif 6 bahagi negatif 6 dapat berapa? 1. 1. Jadi nilai yang kecerunan dekat sini kita akan dapat sama sahaja macam tadi. Sini 1, sini 1. Jadi dia dikira sebagai sama. Tak kisahlah kamu nak buat A tu sebagai koordinat pertama ke sebagai koordinat kedua. Tak kisah. Tak kisahlah kamu nak buat B ni sebagai koordinat pertama ataupun kedua. Asalkan kamu masukkan nilai tu dengan nilai yang betul. Kamu kena masukkan dengan nilai yang betul. Okey, jelas ke MAB cikgu buat dekat sini? Jelas. Okey, bagus. Cikgu nak tanya Erina. Erina, jelas ke Erina? Tak dengar. Okey. Kaizuran sempat salin tak? Tempat. Okey. Jadi masing-masing kita akan pergi kepada koordinat yang seterusnya. Kita nak pergi kepada koordinat beberapa je. Yang ni tegak ni cikgu tak nak cari lagi. Okey. Sekarang tengok di hadapan. Okey, tengok di hadapan. Kita akan pergi kepada muka surat sebelah. Tengok Okey, cikgu terangkan balik. Apa yang tadi cikgu buat, cikgu terangkan balik. Okey. Jadi tadi cikgu dah cari A, B. Cikgu dah cari A pergi kepada B. Dah selesai dah A pergi kepada B. Sekarang ni masing-masing semua cikgu akan cari pula koordinat D pergi kepada E. Cikgu nak cari D pergi kepada E. Maksudnya sekarang cikgu nak cari apa ni? Cikgu nak cari kecerunan. Kecerunan iaitu M. D. Daripada sini D pergi kepada E. D, E. Okey. Step yang sama macam tadi. Step yang sama macam tadi. Kecerunan formula dia adalah M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey, cikgu nak buat D sebagai koordinat yang pertama. Tengok
Bila cikgu buat D sebagai koordinat yang pertama, automatik belah dalam ni dia akan jadi X1, Y1. Kalau cikgu buat E sebagai koordinat yang kedua, automatik belah dalam dia akan jadi X2, Y2. Dan bila kamu dah tentukan koordinat pertama dan koordinat kedua, masukkan dalam formula. Y2 dia berapa? Tengok formula. Y2 kita adalah 2. Jadi kita letak 2. Tolak Y1. Okey, Y1 kita dekat sini adalah 5. Jadi kita masukkan 5. Per dengan X2. X2 kita berapa? Ni X2 kita. Jangan tersilap ambil. Siapa tersilap ambil salah. X2 kita 17. Masukkan 17. Tolak X1. X1 kita kan 14. Kita masukkan 14. Sama dengan 2 tolak 5 dapat berapa semua? 2 tolak 5 dapat berapa? Okey, kita akan dapat -3. 17 tolak 14 dapat berapa? 3. 3. 3. -3 bahagi 3. Semua -3 bahagi 3 dapat berapa? -1. -1. Inilah jawapan dia. Jadi kecerunan M D E adalah -1. Cikgu, kenapa ada negatif? Dia kan ke bawah. Jadi bila dia ke bawah, dia ada nilai negatif dia. Itu cara dia. Itu adalah cara dia. Okey, sekarang berdasarkan contoh yang cikgu bagi pada DE. Berdasarkan contoh yang cikgu bagi ni apa? Cikgu bagi cara nak cari kecerunan DE. Cikgu nak masing-masing cuba cari kecerunan daripada G pergi kepada F. Okey, cuba cari kecerunan GF. Dah buat, hantar dekat cikgu. Hantar dekat WhatsApp Okey, boleh ke tu agak-agak selesaikan tu? Cikgu nak dengar suara sikit, boleh ke? Boleh. Boleh cikgu. Okey, cuba Okey, ada yang dah dapat dah, bagus. Cikgu tunggu lagi 2 minit. Okey, bagus. Dah dapat dah. Pandai. Okey, semua kena buat Semua kena cuba buat. Kalau kita tak cuba buat, kita tak nampak nanti. Okey, pandai. Bagus. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Okey, pandai. Okey, pandai. Dorani, dapat tak Dorani? Dapat. Saya baru send tadi. Okey. Okey, pandai.
Okey, cikgu tunggu lagi daripada yang lain. Cuba untuk selesaikan. Okey, Aziz dah dapat. Bagus. Cikgu nak tanya siapa? Cikgu lupalah nama seorang-seorang. Cikgu nak tanya Hanif. Hanif dapat ke Hanif? Dapat cikgu. Ya. Okey, bagus Hanif. Cikgu tunggu kan. Cikgu nak tanya Ha-Ha tu siapa? Hash. Ha-Hash. Apa tak nama? Hash. Cikgu lupalah namanya. Okey, bagus. Okey, bagus. Pandai. Okey, cikgu tunggu lagi kepada yang masih mencuba. Jangan risau. Betul ke salah, cikgu akan tunjukkan juga. Yang penting kamu kena cuba buat dulu. Okey. Cikgu tunggu Okey, 1 minit lagi untuk menjawab. Okey, jadi habis dah masa yang diberikan. Jadi ingat semua orang kena cuba buat ni. Semua orang kena cuba buat ni. Okey, habis dah. Sekarang ni boleh tengok di hadapan cikgu akan ajar. Kita nak cari kecerunan MGF. Kita nak cari kecerunan M daripada G pergi kepada F. Okey ni. GF. Okey, jadi yang pertama sekali cikgu tentukan koordinat pertama. Koordinat pertama, cikgu letak G sebagai koordinat pertama. Bila cikgu letak G sebagai koordinat pertama, maksudnya dekat belah dalam G, dia akan jadi X1 dan Y1. Itu yang pentingnya tu. Okey, kemudian cikgu letakkan F sebagai koordinat kedua. Bila cikgu letak F sebagai koordinat kedua, X untuk F dia akan jadi X2 dan Y untuk F dia akan jadi Y2. Itu cara dia. Okey, jadi dekat sini kita masukkan kita punya persamaan M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, kita masukkan Y2. Y2 kita yang mana? Okey, ni Y2 cikgu bulatkan. Jadi dia 6. Okey, jadi cikgu masukkan 6. Tolak Y1. Y1 dia yang mana? Ni Y1 dia. Jadi Y1 dia 8. Masukkan 8. Per dengan X2. X2 dia yang mana? Ni X2 dia. X2 dia 22. Jadi cikgu masukkan 22. Tolak X1. X1 dia ni 18. Jadi kita tolakkan dengan 18. Tekan kalkulator 6 tolak dengan 8. 6 bila tolak dengan 8 kita dapat negatif 2. 22 tolak 18 kita dapat 4. Tekan kalkulator tu, tekan macam ni. Negatif 2 bahagi 4. Bila kamu tekan macam ni, kamu akan dapat jawapan negatif 0.5. Jadi inilah jawapan dia. Kalau siapa-siapa buat negatif 1/2 salah ke cikgu? Betul juga, tak ada masalah. Okey. Boleh faham ke cara cikgu cari kecerunan G pergi kepada F? Boleh faham ke semua? Boleh. Bagus. Afif, boleh faham ke Afif G kepada F?
Okey, cikgu nak tanya Wan Naim. Wan Naim boleh faham ke? Yang ni Boleh. cikgu tunjuk. Boleh. Okey. Okey, kalau boleh cikgu nak suruh cari lagi satu kecerunan. Okey, kita buka yang tadi, Kita buka yang tadi. Cikgu nak masing-masing cuba cari kecerunan yang seterusnya E pergi kepada F. Cuba selesaikan kecerunan M E pergi kepada F. Okey, cuba selesaikan E pergi kepada F. Dah siap, ambil gambar, hantar dekat cikgu. Nanti cikgu akan selesaikan. Nanti cikgu akan tunjuk. Syahmi, Syahmi boleh dengar ke suara cikgu Syahmi? Boleh. Okey, Syahmi dari mana tu? Baru balik sekolah ke? Orang tidur. Oh, ya ke? Terkejut cikgu. Okey, Syami, kita ni sekarang nak belajar cara kira kecerunan tau. Okey, kalau Syami korang faham nanti cikgu tunjuk. Tapi Syami salin tau yang kat depan ni. Boleh? Okey. Kaizuran, agak-agak boleh tak cari kecerunan E pergi kepada F? Boleh. Okey. Okey, jadi masing-masing cuba selesaikan. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Cikgu. Ya. Buat E dengan F Kecerunan EF. Okey. Okey, pandai, bagus. Okey, bagus Arif. Arif ada ke kat sana Arif? Nak dengar suara Arif sikit? Ada cikgu. Ada. Okey, okey. Okey. 0.93. Lagi besar. Oh, ingat lagi besar daripada 5. Terkejut cikgu. Okey, bagus. Cikgu. Ambil dua je titik perpuluhan. Ya, Kai. Kenapa Kai? Kalau nombor dia berbeza, dia betul ke? Macam mana? Berbeza macam mana? Macam dia 5 bahagi dengan 4. 5 bahagi dengan 4 dapat? Dapat dengan 1.25. Ambil dua je titik perpuluhan. Okey. Okey. Okey, bagus. Okey, kalau ada soalan lagi tanya je tau. Cikgu okey je. Okey, cikgu bagi lagi masa 2 minit. Okey, bagus. Ramai yang dah hantar. Cikgu tunggu lagi. Okey. Hai, kenapa tu?
Okey, cikgu tunggu lagi 1 minit. Okey, jadi bagus. Ramai yang betul dekat sini. Ingat tahu cakap cikgu. Step pertama adalah kita kena mencuba. Okey, jadi habis dah. Jadi cikgu nak tunjuk dah cara nak cari M, E, F. Boleh ke cikgu tunjuk cara nak cari kecurunan E, F? Okey. Okey. Jadi M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ikutlah kamu nak ambil mana satu koordinat pertama. Okey, dekat sini cikgu ambil E sebagai koordinat pertama. Bila cikgu ambil E sebagai koordinat pertama, maksudnya X untuk E jadi X1 dan Y untuk E jadi Y1. Kalau cikgu ambil E tembus 1, jangan dah kamu ambil F sebagai koordinat kedua. Jadi dekat sini jadi X2, Y2. Okey, jadi daripada sini masukkan nilai Y2. Y2 dia yang mana? Ni Y2. Jadi Y2 dia adalah 6. Masukkan 6. Tolak Y1. Y1 dia yang mana? Ni Y1. Y1 kita adalah 2. Jadi kita letak 2. Per dengan X1. X1 yang mana? X2. X2 yang mana? X2 adalah 22. Ni 22 tolak. Tolak dengan X1 17. Jadi kita selesaikan. Kita selesaikan. 6 tolak 2 kita dapat 4. 22 tolak dengan 17 kita dapat 5. Kita tekan kalkulator. Cikgu macam mana nak tekan? Tekan yang atas dulu. 4 bahagi dengan 5. 4 bila bahagi dengan 5, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 0.8. Jadi automatik 0.8 ni dia dah bagi tahu 0.8 dalam keadaan positif. Jadi kecerunan E ke F adalah 0.8. Cikgu, kenapa saya dapat lain? Maksudnya kamu masukkan nilai yang salah. Okey, itulah cara nak selesaikan. Boleh faham ke semua cikgu tunjuk tu? Jelas ke? Yes. Okey, ni cara nak cari kecerunan. Semua orang kena salin. Jadi EF adalah positif 0.8. Tadi kita dapat kecerunan M di E adalah negatif 1. Kecerunan M daripada G pergi kepada F adalah negatif 0.5. Jadi itulah cara kita nak selesaikan dia. Itulah cara kita nak selesaikan cari kecerunan kalau dia dalam keadaan koordinat. Ingat tu, nanti dalam exam masuk. Dalam exam masuk. Okey, habis dah muka surat nombor 2. Yang ni BC dengan CD. BC dengan CD kita cuba selesaikan. Okey, jadi sekarang masing-masing berdasarkan penerangan cikgu yang tadi. Cikgu dekat sini, cikgu nak cari lagi 2 kecerunan. Iaitu kecerunan B, C dan CD. Okey. Ini adalah kecerunan B, C dan ini adalah kecerunan CD. Cikgu akan tunjukkan B, C. Lepas tu kamu cuba buat CD. Untuk siapa-siapa yang tak nampak, boleh tengok dekat depan. Sekarang cikgu nak cari kecerunan. Kecerunan ni M. B pergi kepada C. Jadi cikgu letak M, B pergi kepada C. Okey. Jadi masukkan formula kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, bila kita dah masukkan, kita tentukan mana satu koordinat pertama. Okey, kalau dekat BC dekat sini, cikgu tentukan B sebagai koordinat pertama cikgu. Maksudnya dekat sini jadi X1, Y1.
Dan cikgu tentukan C menjadi koordinat kedua cikgu. Maksudnya dekat sini menjadi X2, Y2. Okey, masukkan nilai Y2 dia yang mana? Ini Y2. Jadi dia adalah 12. Masukkan 12. Tolak Y1. Ni Y1 cikgu. 12 juga. Masukkan juga 12. Per X2. Mana X2? Ini X2. 14. Jadi kita masukkan 14. Tolak X1. X1 dia mana? Ini X1 kita 10. Masukkan 10. Selesaikan 12 tolak 12. Kita dapat 0. 14 tolak 10. Kita dapat 4. 0 bila dibahagikan dengan 4. Kita dapat 0. Maksudnya kecerunan untuk daripada B pergi kepada C adalah M B, C, kecerunan dia kosong. Maksudnya apa kosong ni? Kosong bermaksud tiada kecerunan. Itu cara kita nak faham. Okey, jelas ke contoh cikgu tunjuk dekat MBC? Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey. Kaizuran, boleh faham ke Kaizuran? Boleh. Okey, sekarang MBC cikgu dah ajar. Sekarang cuba cari MCD. Okey, cuba cari MCD. Mana C? Ini C, ini D. Okey, cuba cari dia punya kecerunan. Rujuk macam yang cikgu hantar, cikgu ajar tu. Cikgu, okey, boleh izinkan saya kita nas. Boleh. Okey, cikgu tunggu. Alamak, cikgu tersilap sini. Terbaik. Cikgu, saya dah siap. Okey, terbaik. Okey, Kaizuran, betul. Okey, cikgu tunggu lagi 2 minit. Cuba untuk buat cuba untuk buat. Lepas ni cikgu nak simpulkan apa yang kita belajar ni. Okey, Wafiuddin. Ya, Waalaikumsalam Wafiuddin. Boleh dengar ke Wafiuddin? Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Okey tak tu? Cuaca panas ni. Dengar. Berpeluh kawat nanti. Cikgu, lambat, Cikgu. Tak apa. Nanti cikgu terangkan balik. Okey, jadi lepas ni cikgu bagi masa ni. Wafiuddin tengok betul-betul cara cikgu terangkan. Cikgu tengah check kawan-kawan buat untuk kecerunan MCD. Cikgu ni macam mana? Saya kalkulator dapat MAC error. MAC error maksudnya kosong. Siapa dapat MAC error tu maksudnya kosong.
Siapa yang dapat cikgu, saya dapat make error. Make error tu maksudnya kosong. Jadi kamu tekan je kamu akan dapat kosong. Okey. Bagus cikgu ambil ni mah. Dapat kosong. Okey, jadi habis dah soalan. Okey, kod-kod kan. So, kalau siapa-siapa nak tanya cikgu soalan, tanya je dekat WhatsApp, nanti cikgu jawab. Tapi tanya pasal ni lah, jangan tanya pasal benda lain. Tiba-tiba tanya pasal kenapa air rumah saya tak ada air, mana boleh cikgu nak jawab. Okey, habis dah. Okey, sekarang cikgu pergi kepada kecerunan CD. Okey, kecerunan formula dia adalah M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, alang-alanglah dekat C ni cikgu dah jadikan dia 2. Cikgu buat dekat D ni jadi 1. Okey. Jadi bila cikgu buat D ni jadi 1, ini adalah X1, ini Y1. Okey, kita masukkan nilai dia sama-sama. Y2 dapat 12. Cikgu, okey, masukkan 12. Tolak Y1. Ini Y1 kita 5. Masukkan 5. 12 tolak 5. Per X2. X2 kita dapat 14. Masukkan 14. Tolak X1. Ni X1 kita. X1 kita dapat 14. Jadi 12 bila ditolakkan dengan 5 kita dapat 7. 14 tolak dengan 14 kita dapat kosong. Jadi 7 bahagi dengan kosong. Kecerunan MC pergi kepada D adalah kosong. Kosong bermaksud tiada kecerunan. Jadi kalau dapat kosong pastikan kamu tulis tiada kecerunan. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu simpulkan apa yang kita belajar. Okey, yang pertama adalah cikgu cari A ke B dan E ke F. Ini yang cikgu pekatkan warna hitam. Jadi ini ke atas. Kalau dia ke atas, dia ada kecerunan. Kecerunan dia adalah positif. Kita kira terus pakai formula koordinat. Kemudian kita buat pula dia kalau dia ke bawah. Kalau dia ke bawah, nampak ni yang warna biru ni. Dia ke bawah tu. Dia ke bawah. Jadi bila dia ke bawah, dia ada kecerunan. Tapi kecerunan dia negatif. Dan akhir sekali, kalau betul-betul tegak. Ini betul-betul tegak yang warna biru. Dan kalau betul-betul baring. Jadi kalau betul-betul baring dan betul-betul tegak, dia tiada kecerunan. Dekat sini cikgu dah buktikan dengan cara pengiraan dia dekat depan. Jelas tak jelas cara nak kira kecerunan tu? Boleh faham ke semua? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, bagus. Habis dah. Siapa yang faham ni maksudnya dia terus faham satu bab ni. Okey. Jadi cikgu terus pergi kepada kecerunan yang ni sama je lah. Okey, tengok ni. Garis lurus AB nanti kamu huraikanlah yang tu. Cikgu nak pergi buat kepada dia punya calculation. Okey, berdasarkan soalan yang tadi, kita akan selesaikan soalan ni. Kita akan selesaikan soalan ni. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Boleh tengok dekat depan. Dia ada kotak dan dia ada koordinat. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Kalau dia ada kotak, nampak kotak-kotak ni, nampak tak kotak-kotak tu? Nampak tak kotak-kotak tu? Nampak. Kalau dia ada kotak-kotak kecerunan tu, kamu boleh kira, dalam keadaan Y per X. Y ni apa? Y ni adalah yang tegak. Tegak tu kita namakan dia Y. Dan X tu apa? Yang baring. Baring tu apa? Baring tu kita namakan dia X. Jadi Y dia mula-mula buat bentuk segitiga. Okey, cikgu buat bentuk segitiga dekat sini. Tengok ni cikgu buat bentuk segitiga. Okey, cikgu tarik dekat sini, cikgu tarik dekat sini. Okey, bila cikgu dah buat bentuk segitiga dekat sini,
Cikgu dah buat bentuk segitiga. Cikgu kira lah. Yang tegak tu ada berapa kotak dia? 1, 2, 3. 3. 3. Dapat 3 dekat sini. Kemudian cikgu kira yang belah baring pula. Belah baring 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi cikgu kira cikgu dapat 6. Jadi keturunan Y per X. Masukkan Y. Y kita 3. Manakala 6. X kita adalah 6. 3. Keturunan M. A pergi ke B menggunakan kaedah kotak-kotak. 3 bahagi 6. Cuba tekan kalkulator. 3 bahagi 6. Dapat berapa? 0.5. 0.5. Ni jawapan dia. Jadi dia positif lah sebab dia ke atas. Okey, ni untuk kotak-kotak. Cikgu, saya rasa saya boleh cari menggunakan kaedah koordinat lah. Tiba-tiba kamu berfikir, saya nak guna kaedah koordinat boleh ke? Boleh kalau dia ada bagi koordinat. Jadi nak cari koordinat dekat sini boleh. Tak ada masalah untuk kamu cari koordinat dekat sini. Okey, kita akan selesaikan pula cara nak cari koordinat. Koordinat formula dia keturunan M Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, kalau kamu nak cari kaedah koordinat, kamu kena carilah apa koordinat dekat A dan apa koordinat dekat B. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan cara nak cari koordinat A dengan koordinat B. Cikgu padam. Cikgu padam. Yang tu kat bawah tu cikgu tunjuk. Okey. Cikgu nak cari koordinat A. Koordinat A apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu koordinat A kita apa? Siapa boleh nampak? Negatif 3 untuk X. Lepas tu Y dia apa? Kosong. Jadi untuk siapa-siapa yang tak nampak kenapa negatif 3? Ni kan negatif 2 diundur ke belakang dia jadi negatif 3. Lepas tu dia jadi negatif 4 dekat situ. Okey. Untuk B, bagi tahu cikgu apa koordinat B. Koordinat A kita dah jumpa. Sekarang bagi tahu cikgu koordinat B. Okey, kita dapat 3 untuk X. Lepas tu Y dia? Ya, kita dapat 3. Untuk siapa-siapa yang tak nampak dekat sini X dia jatuh dekat tengah-tengah ni. Jadi 2, 3, 4. Untuk dia punya Y, dia jatuh dekat sini. Kita dapat dia 3 juga. Itu cara cari koordinat. Okey, jadi sekarang kita nak kira ni pakai kaedah koordinat. Jadi Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Macam mana cikgu? Jom kita kira. Okey, cikgu bagi A sebagai koordinat pertama. Jadi sini akan jadi X1, Y1. Dan cikgu bagi B sebagai koordinat kedua. Jadi dekat sini cikgu bagi X2, Y2. Masukkan dalam formula Y2. Y2 kita dekat sini adalah 3. Okey, kita masukkan 3. Tolak Y1. Y1 dekat sini tengok betul-betul. Y1 dekat sini adalah kosong. Jadi kita masukkan kosong. Bahagi X2. Mana X2? Ni X2 kita. X2 kita adalah 3. Masukkan 3. Tolak X1. Mana X1? Ni X1. X1 kita negatif 3. Kamu jangan ambil 3 je. Dia kan ada negatif. Jadi masukkan negatif 3. Okey, sampai sini semua jelas ke? Jelas. Okey. Bagus. Jadi dekat sini 3 tolak dengan kosong. Kita dapat 3. Sekarang tekan kalkulator 3 tolak dalam kurungan negatif 3. Dapat berapa? 6. Sekarang cikgu nak masing-masing tekan kalkulator. 3 bahagi 6 dapat berapa? Iya. Kita akan dapat 0.5 juga.
Okey, jadi dekat sini Cikgu, ikutlah. cikgu. Ya. Cikgu. Ha. Maksudnya kalau kita bahagi tu, Ha. dapat dia punya kecerunan tu. Ya, kita dapat dia punya kecerunan. Yang hasil tolak tu, bukan? Yang hasil tolak ni kalau kaedah koordinat. Maksudnya ini kamu kena cari koordinat. Kena selesaikan ke atas 3 tolak kosong dulu, lepas tu selesaikan yang bawah dulu. Yang ini cikgu bagi cara kalau di dalam keadaan kotak. Dia kaedah ke? Apa? Dia kaedah di ke situasi lah cikgu kan? Tak kisah. Dia tak kisah. Kalau kamu rasa situasi kamu boleh selesaikan guna kaedah kotak, selesaikan guna kaedah kotak. Kalau kamu rasa situasi tu boleh guna kaedah koordinat, kamu selesaikan guna kaedah koordinat. Sebab apa? Sebab jawapan dia adalah sama sahaja. Boleh faham ke semua? Contoh kalau cikgu. Apa Wafi? Cikgu. Contoh kalau soalan dia, kalau soalan dia tak ada graf, maksudnya guna yang kaedah satu lagi tadi. Ya, guna koordinat. Okay. Faham. Okey, jadi berdasarkan penerangan cikgu dekat atas, cikgu nak masing-masing cuba cari nombor 2, guna dua-dua cara. Guna kaedah koordinat dan guna kaedah kotak. Okey, cuba selesaikan soalan nombor 2. Okey, cuba buat. Hafif, jelas ke Hafif setakat ni? Jelas. Okey, bagus. Siapa tak faham, bagi tahu cikgu biar cikgu bertolong. Okey, bagus. Dia anda cari-cari tahu, kalau tak kita tak nampak. Tu, tengok contoh yang cikgu buat tu. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit. Haziq dapat buat tak tu Haziq? Okey, Durani dah dapat. Bagus. Boleh. Okey, boleh. Okey, hantar. Cikgu bagi lagi masa.
Cikgu, saya dah siap jawab. Ya, nak tanya apa tu? Okey, cikgu tunggu. Cikgu tunggu. Ingat tahu, bila kecerunan dia ke bawah, dia kena positif ke negatif. Tengok tu. Buat betul-betul. Kalau dia ke atas, dia naik. Kalau dia ke bawah, macam mana? Tak tahu cikgu. Okey, koordinat tu nak buat macam mana? Tak apa, nanti cikgu tunjuk. Okey, 1 minit lagi. Cikgu akan tunjukkan. Jangan risau. Okey, jadi masa menjawab sudah tamat. Tengok cara cikgu selesaikan ni. Okey, kita pergi kepada nombor 2. Siapa yang tengah buat boleh je terus buat. Siapa yang dah buat, kalau salah boleh tengok dekat depan. Okey, jadi cikgu akan tunjuk dua-dua cara tau. Okey, yang pertama sekali cikgu cari kotak. Cara kira kotak. Okey, untuk cara kira kecerunan melalui kaedah kotak. Kecerunan MCD. Okey, cikgu pakai kotak. Cikgu tulis kotak. Untuk cari kecerunan kotak, macam mana? Yang pertama sekali kamu bentukkan bentuk segitiga. Ni nampak ni cikgu bentukkan bentuk segitiga. Cikgu dah bentukkan bentuk segitiga. Jadi untuk kotak, kamu kena dapat Y. Dia punya jarak menegak. Menegak. Jadi untuk menegak ni kita namakan dia Y. Jadi jarak menegak dia berapa? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dekat sini menegak dia kita dapat 6. Kemudian kita kira pula kalau dia dalam keadaan baring. Cikgu buat dia baring. Okey, baring ni X dia. 1, 2, 3. Jadi kita kira, kita dapat 3. Formula kalau kotak Y per X. Masukkan. Y kita 6. Jadi kita masukkan 6. X kita 3. Kita masukkan 3. 6 bahagi dengan 3 dapat berapa? 6 bahagi 3 dapat berapa? 2. 2. Sekarang cikgu nak tanya kamu, kalau dia ke atas dia positif, kalau dia ke bawah dia dalam keadaan negatif. Okey, kalau kotak kamu kena tengok positif ke negatif. Kalau koordinat kamu tak payah nak pening-pening dia positif ke negatif. Macam mana? Okey, boleh tengok dekat depan. Tadi cikgu ajar kaedah kotak. Cikgu ajar pakai kaedah kotak. Tengok tahu semua? Okey, jadi dekat sini cikgu ajar pakai kaedah koordinat. Okey. Koordinat. Formula dia apa? M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey. Cara dia kita kira koordinat. Okey. Cikgu letak koordinat C sebagai koordinat pertama. Okey, bagi tahu cikgu apa koordinat dekat C? X dia berapa X dia? Tu paling dekat tu. Koordinat C apa koordinat C? 1. Negatif 2. Cari X dia dulu. X dia adalah negatif 2. Ni dia ke atas. Jadi dekat sini X dia adalah negatif 2. Lepas tu Y dia apa? Y dia kamu unjurkan pula ke sini. 1. Jadi Y dia bukan 1. Y dia negatif 1. Dia ke bawah ni. Ni negatif 2. Ni negatif 3. Jadi untuk kat sini negatif 1. Jadi dekat sini Y dia adalah negatif 1.
Tengok kalau kamu nak cari koordinat, kena tentukan koordinat dia betul-betul. Kemudian D. Cari X dia. Nak cari X dia, kamu bawa dia ke atas. Bawa dia ke atas, bawa dia ke atas, bawa ke atas, bawa ke atas, bawa ke atas. Jadi dekat sini kita dapat 1. Maksudnya X dia 1. Y dia apa? Y untuk D kamu unjurkan ke tepi. Okey, unjurkan ke tepi. Kalau atas dia -6, maksudnya bawah dia -7. Maksudnya koordinat D adalah -7. Tu cara cikgu nak dapatkan dia punya koordinat. Kemudian, cikgu anggap C ni sebagai koordinat yang pertama. Jadi dekat sini dia akan jadi X1, Y1. Dan cikgu anggap D ni sebagai koordinat yang kedua. Jadi dekat sini X2, Y2. Masukkan ke dalam formula dengan betul. Y2. Mana Y2? Ini Y2. Jadi adalah -7. Masukkan -7. Tolak Y1. Mana Y1? Ni Y1. Jadi Y1 adalah -1. Jangan buat 1 je. Kena masukkan -1 sekali. Bahagi dengan X2. X2 dia yang mana? Ni X2. Jadi X2 dia 1. Kita letak 1. Tolak X1. X1 dia dekat sini. Jadi X1 dia adalah -2. Itu cara dia. Jadi nak buat bahagi, selesaikan yang atas dulu. Tolong cikgu tekan kalkulator. -7 tolak dalam kurungan -1. Dapat berapa? -2. Salah. -7. Atas dulu. -7 tolak dalam kurungan -1 dapat berapa? Tekan kalkulator yang atas dulu. -6. Ya, kita dapat atas ni adalah -6. Jadi kita masukkan -6. Yang bawah dia pula. Yang bawah, okey, tekan kalkulator yang bawah ni. 1 tolak 2 dapat berapa? Dapat 3. Jadi kita dapat 3. Sekarang sampai sini kita tekan kalkulator. -6 bahagi 3 dapat berapa? -2. -2. Inilah dia punya kecerunan. Jadi kecerunan dekat sini kalau kamu guna kaedah kotak, kamu kena tentukan tahu dia positif ke negatif. Tapi kalau kamu buat kaedah koordinat, kamu tak payah pening-pening nak tentukan dia positif ke negatif. Sebab apa? Sebab kamu akan dapat jawapan dia terus dalam keadaan negatif. Jadi bila kamu tahu banyak kaedah, kamu boleh pakai banyak, semualah kaedah kamu boleh pakai. Jadi jangan pening. Jelas ke cara cikgu cari koordinat tu? Boleh faham? Boleh. Cara cikgu cari kecerunan. Dia sama je. Yang ini MCD bukan McDonald. Kecerunan M daripada C pergi kepada D. Okey, jadi kecerunan MC daripada kaedah kotak dengan kaedah koordinat. Boleh faham ke? Jelas tak tu? Boleh. Okey, bagus. Okey. Wafiyuddin. Bagus Wafiyuddin. Okey, jadi kita cuba kaedah koordinat. Kita cuba. Kita dah jawab soalan ni je. Kita dah jawab soalan ni je. Lepas tu habis soalan ni, habis dah soalan kita. Okey, jadi masing-masing guna kaedah koordinat untuk soalan ni. Okey, cikgu bagi koordinat dia. Cikgu bagi koordinat dia. Okey, koordinat dia dekat sini adalah -18,6. Ni P. Koordinat dia dekat sini, kalau dia tengah-tengah ni, kita panggil apa koordinat dia? Kosong. Okey. Jadi sekarang cikgu nak suruh kamu buat apa? Cari kecerunan. Cari kecerunan M daripada P pergi kepada O. Okey, cuba selesaikan. Cikgu bagi 2 minit. Guna kaedah koordinat,
M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, cuba buat Okey, cuba buat Cikgu bagi masa 2 minit. Cikgu nak pergi minta izin pergi tandas sekejap. Wafi Yudin, dapat tak Wafi Yudin? Dapat ke? Okey. Okey, jadi habis dah masa, cikgu akan tunjukkan. Kalau kaedah koordinat, kamu punya koordinat kena betul. Bagus Durani. Buat semua soalan hari ni Durani. Bagus. Bagus Gojo Satoru. Okey. Jadi dekat sini kita cari dia punya kecerunan. Okey. Bila kita nak cari dia punya kecerunan, tengok dekat depan. Kamu kena tentukan mana satu koordinat yang pertama dan koordinat yang kedua. Jadi dekat sini cikgu tentukan P sebagai nombor 1 dan O sebagai nombor 2. Jadi bila kita tentukan koordinat nombor 1, maksudnya X1, Y1 dekat sini. Kalau yang O nombor 2, maksudnya dia punya koordinat X2, Y2. Baru kita masukkan ke dalam kita punya formula M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Masukkan. Y2 dia mana? Y2 dia kosong cikgu. Okey, kita masuklah kosong. Tolak. Tolak. Okey, jadi bila cikgu tolakkan, cikgu akan tengok Y1. Y1 cikgu dapat 6. Kosong tolak 6. Lepas tu X2. X2 dekat sini cikgu dapat kosong. Okey, cikgu letak kosong. Tolak. X1. X1 dekat sini cikgu dapat dia negatif 18. Pastikan masukkan negatif 18. Siapa masukkan 18 je salah. Okey, selesaikanlah. Kosong tolak dengan negatif 6. Kita dapat negatif 6. Negatif darab negatif kita dapat positif tau. Positif 18. Jadi tekan kalkulator negatif 6 bahagi 18. Bila kita tekan kalkulator negatif 6 bahagi 18, kita punya jawapan adalah negatif 0.33. Ya, betul. Cikgu, kalau saya buat terbalik macam mana?
Ya, ada juga orang dia lagi selesa untuk buat terbalik. Cikgu pun tak tahu, tapi tak mengapa. Tak ada yang salah, tak ada yang salah pun kat sini. Okey, cikgu tunjuklah siapa-siapa yang nak buat terbalik tu boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan. Okey. Tadi cikgu buat P sebagai koordinat yang pertama. Nampak ni? Tadi cikgu buat P sebagai koordinat yang pertama. Sekarang ni cikgu nak buat P sebagai koordinat nombor 2. Boleh tengok. Untuk koordinat negatif 18 dengan 6. Cikgu tak ubah apa-apa pun. Untuk O, 0, 0. Yang cikgu ubah sekarang ni satu je. Satu je. Tadi P koordinat pertama. Cikgu buat O pula koordinat pertama. Dan P jadi koordinat kedua. Boleh ke terbalikkan? Okey, kita tengok. Kalau dia koordinat kedua, dia dah jadi X2, Y2. Kalau dia koordinat pertama, dia jadi X1, Y1. Masukkan ke dalam dia punya formula kecerunan. Tengok belah bawah tau, jangan tengok belah atas. Kecerunan M P kepada O. Jadi M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Y2 dia mana? Ni Y2 dia. Y2 dia 6. Masukkan 6. Tolak. Tolak apa cikgu? Y1. Y1 dia 0. Masukkan 0. Per dengan X2. X2 apa? X2 negatif 18. Masukkan negatif 18. Tolak. X1. X1 dia 0. Jadi kita tolak dengan 0. 6 tolak dengan 0 kita dapat 6. Negatif 18 tolak dengan 0 kita dapat negatif 18. Sekarang kalau kita tekan kalkulator 6 bahagi negatif 18. Cuba tekan kalkulator dapat berapa? Dapat berapa? 0.33. Salah. Dia ada apa tu dekat situ? Negatif 0.33. Negatif 0.33. Jadi, ni apa yang cikgu, kenapa cikgu tunjuk banyak kali? Yang cikgu tunjuk banyak kali dekat sini adalah supaya kamu tak payahlah nak pening-pening mana satu koordinat pertama, mana satu koordinat kedua. Selagi kamu masukkan nilai tu dengan nilai yang betul, kamu akan dapat jawapan yang sama sahaja, iaitu negatif 0.33. Jangan pening-pening. Orang kata jangan buat pening dekat situ. Macam ni orang Kedah kata. Pening lah. Siapa lah, cikgu lupa dah yang tu. Pening lah. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan yang terakhir. Ingat tahu bila dia ke bawah, dia akan dapat negatif. Dia akan dapat negatif. Okey, soalan yang terakhir untuk ya, kenapa? Kalau tak ada negatif tu dia salah ke? Salah. Kalau tak ada negatif tu dikira salah. Memang setiap soalan ke wajib buat negatif ke? Kalau dia turun ke bawah dia negatif, kalau dia naik atas dia positif. Okey. Okey. Jadi ini soalan kita yang terakhir. Cikgu bagi kamu masa 2 minit. Ni dah soalan terakhir dah. Lepas tu dah habis dah kelas kita. Habis dah bab ni tau. Dah tak ada dah nak belajar dalam bab ni. Okey. Jadi minggu depan kita masuk bab baru. Okey. Jadi cuba selesaikan dia punya nilai koordinat.
Okey, bagus. 1 minit lagi, cikgu tunggu. Cikgu tunggu 1 minit lagi. Jangan risau, masa kita dah nak habis dah pun. Cuba buat. Afif, dapat buat tak tu semua? Dapat, cikgu. Okey, terbaik orang Penang. Nak dalam grup. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, ingatlah. Habis cikgu terang, habis dah kelas kita. Okey, jadi kita dah nak pergi kepada soalan yang terakhir. Kita nak pergi kepada soalan yang terakhir. Siapa yang dah dapat buat ni, maksudnya dia dah boleh skor untuk bab kecerunan. Untuk bab kecerunan dia tak ada masalah dah. Okey, jadi kecerunan. Kecerunan. Apa ni kecerunan? Kecerunan ni adalah M. M dia apa? Y2 tolak Y1. X2 tolak X1. Okey, jadi dekat sini cikgu buat E sebagai koordinat pertama. Jadi bila E cikgu buat koordinat pertama, ni X1, ni Y1. F sebagai koordinat kedua. Jadi bila cikgu buat F sebagai koordinat kedua, ni X2, ini Y2. Jadi cikgu masukkan Y2 dia adalah 14. Cikgu masukkan 14. Tolak Y1, ni Y1. Y1 dia negatif 6. Jangan tinggalkan negatif. Masukkan sekali negatif 6. Per dengan X2. X2 kita adalah 9. Jadi kita masukkan 9. Tolak X1. X1 kita adalah 5. Jadi kita masukkan 5. Selesaikan yang atas dulu. Jangan buat semua terus. Selesaikan yang atas dulu. 14 tolak dalam kurungan negatif 6. Kita dapat 20. Per dengan 9 tolak dengan 5. Kita dapat 4. 20 bahagi dengan 4. Kita dapat 5. Maksudnya dekat sini positif 5 lah. Jadi kecerunan daripada E pergi kepada F adalah 5. Itulah kecerunan M pergi kepada EF. Dapatlah 5. Jadi habis sudah penjelasan daripada cikgu untuk bab kecerunan. Jadi cikgu nak masing-masing buka kamera sikit. Masing-masing boleh buka. Ya, kenapa Hafiz? Kalau tak ada tulis positif pun tak apa Kalau positif tu, kalau Hafiz tak tulis positif tak apa. Tapi kalau negatif wajib tulis. Menjawab. Lagi satu, memang wajib kena, memang dapat, kalau dapat hasil tolak tu kan. Wajib memang kena bahagi Ya, kena bahagi. Sebab ada nombor dia boleh kecilkan. Contoh 2/4. Boleh je kita kecilkan jadi 1/2. Jadi bila kita tekan bahagi, maksudnya kita dah selesaikan dia punya kecilkan. Tak kisahlah kaedah mana-mana pun. Tak kisah. Semua kaedah kita kena bahagi juga. Okey. Wajib lah ya. Wajib. Okey. Okey, jadi untuk siapa-siapa yang kurang faham ataupun kurang jelas untuk kelas kita malam ni, petang ni, cikgu buka satu kelas untuk esok. Cikgu buka satu kelas untuk esok dengan pengisian yang sama. Maksudnya apa yang cikgu ajar petang ni, sama macam yang cikgu nak ajar malam esok. Siapa yang rasa dia kurang faham ataupun kurang jelas, cikgu saya nak belajar tapi kena datang dengan satu niat, saya nak belajar. WhatsApp cikgu. WhatsApp cikgu, cakap cikgu saya nak masuk kelas seterusnya, boleh? Boleh, nanti cikgu bagi link. Okey. Jadi, cikgu nak tanya, ada apa-apa soalan tak nak tanya cikgu? Tak ada. Okey. Afif, okey Afif? Kelas kita hari ni? Okey, cikgu. Okey, handsome Afif. Cemburu cikgu.
Okey semua. Jadi sampai situ sahaja untuk petang ni. Selamat petang ataupun selamat malam. Selamat berehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih, Go. Wassalam, cikgu. Sama-sama. Terima kasih. Cikgu. Okey. Masih oh. Sama-sama.